Feminim ialah himpunan teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong oleh berkenaan dengan pembebasan perempuan daripada pengetepian oleh kaum lelaki. Dalam istilah yang mudah, feminim merupakan kepercayaan kepada kesamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua-dua jantina, serta kepada sebuah gerakan yang dikendalikan berdasarkan keyakinan bahawa jantina tidak merupakan faktor penentuan yang membentuk identiti sosial atau hak-hak sosio-politik dan ekonomi seseorang. Sebahagian besar ahli-ahli gerakan kewanitaan khususnya bimbang akan apa yang ditanggapnya sebagai ketaksamaan sosial, politik dan ekonomi antara kedua-dua jantina yang memihak kepada kaum lelaki sehingga menjejaskan kepentingan kaum perempuan. Sesetengah mereka memperdebatkan bahawa identiti berdasarkan jantina seperti lelaki dan perempuan merupakan ciptaan masyarakat. Feminin liberal ialah pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual. Setiap manusia punya kapasitas untuk berfikir dan bertindak secara rasional. Begitu pula pada perempuan. Perempuan harus mempersiapkan diri agar mereka mampu bersaing di dunia dalam berangka persaingan bebas dan punya kedudukan setara dengan lelaki. Selain itu, saya bersetuju dengan tokoh aliran ini iaitu Naomi Wolf sebagai fenomen kekuatan yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa bergantung pada lelaki. Ini adalah contoh buku yang telah dihasilkan. Buku yang pertama ialah buku Vikina, Kuasa dan Kesedaran. Adalah karya menakjubkan yang secara radikal mengubah cara kita berfikir, berbicara dan memahami vagina. Dan ini adalah buku yang kedua. Buku ini mendokumentasikan tekanan masyarakat terhadap wanita untuk mematuhi bentuk standard kecantikan. Dan buku yang ketiga, ini adalah buku yang dikarang oleh beliau yang membawa maksud. Saya harap kita cepat sedar kerana sejarah menunjukkan ia adalah tingkap kecil di mana orang boleh melawan sebelum terlalu berbahaya untuk melawan. Akhir sekali, feminis liberal ini telah berjaya mengubah cara hidup kita pada hari ini, terutamanya kaum wanita, di mana pada zaman sekarang dikatakan kaum wanita lebih berjaya dan maju berbanding lelaki. Kerana pemikiran kaum wanita pada zaman sekarang lebih memilih untuk berdikari sendiri tanpa bantuan lelaki sekalipun. Bagi saya, feminim liberal ini sangatlah bagus kerana feminim liberal mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahawa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan wanita di sektor domestik berkempen sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan wanita pada posisi bawahan. Seni feminis bermaksud mencabar penguasaan lelaki dalam seni dan masyarakat untuk mendapat pengiktirafan dan kesesamaan untuk hak wanita. Gerakan seni feminis bermula dengan idea bahawa pengalaman wanita harus dinyatakan melalui seni di mana mereka sebelum ini diabaikan dan diremehkan. Dalam seni feminis juga wanita akan dijadikan sebagai bahan untuk menghasilkan karya para artis feminis. Terdapat 3 contoh seni feminis yang telah dihasilkan oleh Judy Chicago. Yang pertama adalah kubah. Kubah terdapat 3 kubah. Bahan yang digunakan adalah luksina dengan plastik. Ianya merupakan hasil karya awal yang dihasilkan oleh Judy Chicago. Karya ini berkaitan rapat dengan Ines Farage dan Lori Chicago. Hasil karya kedua Judy Chicago adalah
The Dinner Party, iaitu merupakan pemasangan monumental yang meraihkan pencapaian yang dilupakan dalam sejarah wanita. Ianya berbentuk meja makan segitiga 4. Setiap latar meja makan tersebut mempunyai motif yang berbeza. Karya yang ketiga yang dihasilkan oleh Judy Chicago adalah Hatching the Universe, merupakan karya menggambarkan detik kelahiran. Karya ini menggambarkan seorang wanita mencangkung dan melahirkan telur kehidupan. Karya ini juga merupakan pencapaian sangat penting oleh Judy Chicago dalam mewakili wanita untuk memperjuangkan medium yang sama. Ini adalah 3 contoh hasil karya yang dibuat oleh Judy Chicago. Yang pertama adalah Hatching the Universe, yang kedua The Dinner Party, dan yang ketiga adalah Kubah. Kesusasteraan feminis. Kesusasteraan feminis merupakan satu penulisan sastra yang mana ianya terdapat di dalam pelbagai jenis penulisan, antaranya penulisan fiksyen, bukan fiksyen, puisi. Di dalam kesusasteraan feminis ini, para pekarya ataupun penulis telah mengutamakan wanita di dalam penulisan mereka bagi mengangkat martabat wanita setara dengan lelaki. Hal ini bukan sahaja didapati di dalam sastra barat, malah turut terdapat di dalam sastra Melayu. Pada abad ke-15, Christine de Pizan menulis The Book of the City of Ladies yang memerangi prasangka dan meningkatkan kepentingan wanita dalam masyarakat. Seterusnya, contoh di dalam sastra feminis. Terdapat beberapa jenis sastra, iaitu sastra kanak-kanak feminis dan juga science fiction feminis. Sastra kanak-kanak feminis ialah penulisan sastra kanak-kanak melalui penulis feminis itu sendiri, dan sastra kanak-kanak ini merupakan sastra yang mempunyai banyak persamaan dengan sastra wanita. Di dalam buku Feminist is for Everybody, Passionate Politik telah menyatakan bahawa semua jenis media termasuk penulisan dan buku kanak-kanak perlu mempromosikan cita-cita feminis. Hal ini kerana penulis buku tersebut telah mengatakan sastra kanak-kanak adalah merupakan satu media yang paling penting bagi menerapkan pendidikan feminis untuk kesedaran, kerana kepercayaan dan identiti masih boleh dibentuk pada umur kanak-kanak itu. Seterusnya, feminist science fiction. Feminist science fiction adalah berunsurkan politik kerana kecenderungannya untuk mengkritik budaya dominan. Dan science fiction dan fantasi ini berfungsi sebagai penulisan penting untuk pemikiran feminis, terutamanya sebagai penghubung antara teori dan juga amalan. Teori kritikan sastra feminis. Terdapat pelbagai jenis kritikan feminis dan antaranya yang paling popular adalah feminis ginokritik yang dipopularkan oleh Elaine Showalter. Di dalam kritikan ini, ia menitik beratkan peranan wanita sebagai pembaca dan juga sebagai penulis. Feminis merupakan pendekatan teori yang diperkenalkan oleh masyarakat barat dalam kajian sastra. Pendekatan feminis bertujuan untuk memahami peranan, kedudukan dan juga keterlibatan wanita dalam kesusasteraan. Dan dalam sastra Melayu, teori feminis sememangnya penting sebagai rujukan dalam penulisan karya-karya sastra. Muzik merupakan salah satu terjemahan kepada ekspresi. Hal ini dikatakan demikian kerana muzik boleh menjadi salah satu perasaan yang mendalam, iaitu dengan rasa gembira, sedih, cinta, penuh motivasi dan juga boleh menjadi sesuatu yang sangat feminis. Pada pendapat saya,
Saya bersetuju dengan adanya muzik ini. Ramai golongan wanita yang telah berkecimpung dalam industri muzik ini sebagai salah satu pekerjaannya. Hal ini dikatakan demikian kerana wanita yang mempunyai suara yang lunak dan merdu dapat memberikan kuasa mereka kepada dalam menyebarkan mesej memperkasakan wanita. Terdapat beberapa lagu feminis yang telah wujud. Lagu-lagu ini memberi impak yang sangat besar kepada pendengar dengan adanya lirik-lirik yang menyentuh perasaan serta lirik yang membangkitkan semangat dalam pelbagai perkara. Yang pertama adalah lagu I'm Just a Girl. Ini adalah lagu yang dibawa oleh kumpulan No Doubt. Lagu ini ditulis oleh Gwen Stefani. Lagu ini menjadi single perdana untuk 3 album mereka yang diberi nama Tragic Kingdom pada tahun 1995. Lagu ini merupakan lagu tentang kritikan sosial yang muncul dalam filem komedi Clueless dan Captain Marvel. Seterusnya adalah lagu feminis yang memberi impak yang sangat besar, iaitu sebuah lagu Respect by Aretha Franklin. Hal ini dikatakan demikian kerana sebuah lagu yang mengharapkan penghormatan daripada seorang yang bernama lelaki. Setiap wanita hanya mengharapkan penghormatan daripada seorang lelaki untuk dirinya. Yang seterusnya adalah lagu feminis yang memberi impak yang besar kepada liriknya adalah lagu Unity by Queen Latifah. Lagu ini menceritakan tentang peringatan kepada kaum lelaki supaya tidak mempersendakan atau memain-mainkan golongan wanita. Hujah saya pada tajuk pemuzik feminis ini adalah pemuzik dalam golongan wanita ini memberi kesan yang sangat baik. Hal ini dikatakan demikian kerana melalui lirik lagu, penyanyi dapat menyampaikan hasrat yang tersurat maupun yang tersirat dalam dirinya. Melalui penulisan lirik lagu dapat meluahkan hasrat yang terpendam di hati. Hal ini menimbulkan sesuatu kepuasan dalam diri dengan meluahkan perasaan dan mengumpul menjadi sebuah lagu yang dapat memberikan pengajaran kepada manusia. Secara keseluruhannya, idea yang dipersembahkan dapat memberi impak yang sangat besar kepada kehidupan harian kita. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya artis wanita dapat memberi kombinasi yang sempurna bahawasanya wanita ini juga merupakan golongan yang berjaya dan dapat berdikari dengan sendirinya tanpa mengharapkan golongan kaum lelaki. Sekian saja pada saya. Terima kasih. Feminis adalah suatu gerakan wanita yang menuntut persamaan dengan hak lelaki. Tidak dapat dinafikan bahawa fashion dan feminis mempunyai hubung kait yang rapat. Fashion feminis adalah untuk menggalakkan golongan wanita memakai apa yang mereka fikir yang terbaik. Feminis adalah untuk memperjuangkan hak pilihan wanita. Fashion feminis telah menimbulkan rekaan fashion yang baharu, yang moden dan juga segar serta cara pakaian yang tidak menggunakan korset. Gelombang feminis. Gelombang pertama, Amelia Bloomer yang telah mencipta seluar pertama wanita iaitu Bloomers. Ini adalah untuk memberikan wanita merasa kebebasan dalam berpakaian. Akan tetapi, selepas gaya ini diterima oleh feminis, telah mendapat reaksi yang negatif. Lalu Bloomer telah kembali kepada pakaian tradisional wanita. Gelombang kedua iaitu Mary Quinn, iaitu pereka fashion dari British. Beliau telah mengubah pakaian feminis. Beliau telah mencipta miniskirt dengan gaya yang baharu. Ini telah menimbulkan identiti baharu seseorang wanita. Gelombang ketiga, fashion ini fashion yang menyimpang dengan fashion feminis sebelum ini. Pada gelombang ini, wanita dapat menentukan sama ada untuk memilih fashion feminis ataupun tidak. Fashion feminis adalah untuk memperjuangkan hak idea pilihan wanita dalam berpakaian dan juga bergaya.
Ini adalah contoh gelombang feminis. Gelombang pertama, gelombang kedua dan juga gelombang ketiga. Setiap gelombang mempunyai reka fashion yang berlainan. Kebaikan fashion feminis adalah dapat memberikan kebebasan kepada wanita untuk berpakaian dengan bebas. Dengan fashion feminis, dapat memberikan wanita mempunyai hak yang sama dengan lelaki. Selain itu, dapat memutuskan pilihan mereka dalam berpakaian. Dengan gaya feminis juga, wanita dapat memberikan identiti baru dan juga bersemangat dalam berpakaian.